Okay, so kita pergi kepada soalan yang terakhir sebelum awak start bercuti. So kita habiskanlah set yang ini untuk bahagian B dan bahagian C. Nanti saya akan bagi skema jawapan untuk kesemua soalan yang setelah bagi pada awak. Okay, but for now kita fokus kepada soalan yang terakhir untuk soalan yang nombor 12. Okay, masih set soalan modul cemerlang 2. Okay, soalan nombor 12 tajuk dia elektrik. Okey, so fahamkan gambar rajah ini. Okey, kat sini dia letak warna hitam ni sebab dia nak nampakkan cahaya tu bercahaya lah. Maksudnya litar ini berfungsi. Swiss ditutup. Okey, apakah fungsi rheostat dalam litar ini? Itu soalan yang pertama. So, saya rasa even though Form 5 awak tak buat eksperimen berkaitan dengan ini, tapi awak mesti pernah tahu rheostat tu apa. This is the rheostat. So, you boleh gerakkan benda ini dan bila you gerak, apa jadi kepada kecerahan mentol. So, awak tahu, okey, apa fungsi rheostat? Dia tak tanya definition, dia tak tanya prinsip, tapi dia tanya fungsi rheostat. Okey, yang kedua, nyatakan perubahan tenaga yang berlaku pada mentol dalam litar itu. Okey, so perubahan tenaga yang berlaku pada mentol. Awak dah belajar daripada Form 3 sebenarnya dekat sains. Perubahan tenaga is yang apa berubah kepada apa, berubah kepada apa. Okey, sometimes kita tulis contoh-contoh, bukan tajuk ni, contohnya tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik contoh. Okey, awak boleh buat ayat penuh begitu ataupun awak boleh buat anak panah. Okey, ingat anak panah. Alright, so yang mana kalau awak guna anak panah, dia punya mungkin akan jadi macam ni lah kan. Okey, tenaga apa berubah kepada tenaga apa, awak buat anak panah pun boleh diterima sebagai jawapan. Okey, cuma remember untuk tajuk ni, alright, kalau awak perasan untuk tajuk ni, untuk soalan ini cuma satu markah sahaja. Jadi walau apa pun perubahan tenaga yang berlaku kat sini, satu perubahan tenaga ke, dua perubahan tenaga ke, tiga perubahan tenaga ke, dia tetap satu markah sahaja. Jadi kalau di sini mempunyai tiga perubahan tenaga, contohnya awak hilang salah satu, okey, awak cuma buat dua saja, awak tidak akan dapat markah. So awak kena betul-betul fikir ada berapa tenaga yang berubah pada mentol ini. Dia asalnya tenaga apa dan dia menghasilkan tenaga apa. Dia dipindahkan kepada bentuk tenaga apa. So kena complete. Kalau awak kurang salah satu, dia tak dapat markah sebab dia cuma satu saja. Okey. Kemudian soalan A yang ketiga, lukiskan litar rajah 12.1 menggunakan simbol. Okey, very easy. Awak pun diajar tentang simbol, apa simbol rheostat, apa simbol Swiss, apa simbol sel kering. Okey, remember sel kering dia ada dua. Jadi awak kena lukis litar itu dua lah sel kering dia. Jangan lukis satu pula. Ini mentol. Okey, mentol ada satu. Okey, dalam litar awak, okey, dalam lukisan litar awak ini ada satu keistimewaan diberi. Okey, kalau ikut gambar rajah ini, Swissnya ditutup, betul tak? Yang menyebabkan litar ini menyala. Tetapi sekiranya awak buat Swiss terbuka, ia masih lagi diterima. Sebab soalan ini lukiskan litar menggunakan simbol. Dia semua curug litar sahaja. Dia tak cakap litar yang berfungsi ataupun litar yang tidak berfungsi. Okey, so bila kita tutup baru dia berfungsi. So awak nak buat salah satu pun tak ada masalah. Tapi kalau kita buat Swiss yang tertutup, dia agak susah untuk nak detect sebab Swiss tu dalam keadaan tertutup. Kalau terbuka, kita lebih nampak Swiss tu dekat mana. Okey, alright. Lukiskan litar. Adakah awak perlu label? Okey, tak perlu label. Okey, label kalau lukisan dia begini. Kalau gambar rajah litar, lukisan itu sendiri orang dah tahu benda tu apa. Okey, mentol lukisan dia macam mana. So orang dah tahu bentuk dia macam mana, tak perlu lagi nak lukis dia punya simbol. Lepas tu kat sebelah tulis mentol. Tak perlulah. Okey, alright. Itu pun satu markah. Bayangkan awak kena lukis gambar rajah litar semua ini, tapi cuma satu markah je. Alright. Okey, B. Terangkan mengapa kecerahan mentol bertambah apabila gelongso dilaraskan mendekati Q. Dua markah. Okay, look at here. Okay, ni Q, gelongso ni kan. Okay, bila awak tarik gelongso pergi sini, okay, dia punya kecerahan mentol tu bertambah. Maksudnya mentol awak jadi makin cerah. So, kenapa itu berlaku? Apa yang rheostat ni buat yang menyebabkan mentol awak ni cerah? Berapa markah? Dua markah sahaja. Okey. Awak bagi, saya tahu mesti hujung ayat awak mentol akan kelihatan lebih cerah. Yang tu tak ada markah. Markah dia adalah apa yang berlaku bila gelongso ini digerakkan. Okey, ayat pertama, apabila gelongso digerakkan, itu tak ada markah. Selepas tu, menggerakkan gelongso maksudnya awak buat apa? Okay, saya bagi hint sikit apa jadi kepada rintangan? Okay, apa jadi kepada arus? Saya bagi 3 points. Apa jadi kepada panjang wire? Ada 3 points. Pilih je dua. Alright. Okay, C.
C is kira-kira. Selalu kira-kira dia letak last sekali, ni dia letak tengah-tengah. Dia letak kat C. Raja menunjukkan satu litar yang terdiri daripada 2 mentol R dan juga S berlabel 6V, 3 volt, 6 volt, 3 watt, 6 volt, 6 volt, 12 watt. Saya pun dah pening. Okey, yang disambungkan pada bateri 6 volt. Okey, memang 6 volt. Selari kan. Jumlah arus yang mengalir di dalam litar. Okey, so awak tahu kalau formula yang paling senang is V equals to IR. Okay, the point is V dia bagi, R awak tak tahu berapa, okay, I pun tak tahu berapa. So kita kena guna formula yang melibatkan V dan juga W ni. Okay, V ni adalah unit untuk apa? Untuk beza keupayaan, iaitu V juga. W ni watt. Watt ini adalah unit untuk apa? Untuk power ataupun kuasa. So awak kena gunakan formula yang ada kaitan dengan power, yang ada kaitan dengan beza keupayaan untuk mencari arus. So awak kena cari formula yang ada P, ini P, yang ada V, dan awak nak cari arus mestilah ada I. Okey, so 3 markah. Okey. Yang kedua, tenaga yang digunakan dalam mentol R pada 1 minit. Okey, tenaga yang digunakan. Okey, so E, tenaga adalah awak punya yang awak gunakan dalam tempoh masa berapa lama. So awak perlukan ini dulu. Okey, awak perlukan ini, awak dapat jawapan yang ini, baru awak boleh cari formula yang E dekat depan. E sama dengan apa? Dia mesti in 1 minute. Remember, awak tak guna 1 minute tapi awak guna saat. So kena ubah. So yang ini 2 markah. Alright, dan soalan yang terakhir, my favorite question. Okey, rangkaian grid nasional sistem penghantaran tenaga elektrik kepada pengguna. Raja menunjukkan ni, awak belajar, okey, form 3 pun belajar kan? Okey, stesen jana kuasa, lalu transformer, naik dekat kabel, sebelum sampai kat rumah kita dia lalu another transformer. Kenapa ada transformer dalam kita punya rangkaian grid nasional? Sebab awak tahu transformer ni digunakan untuk menaik atau menurunkan beza voltan, bukan beza voltan, dia punya voltan. Okay, so menggunakan pengetahuan tentang elektrik, anda dikenaki untuk mengenal pasti ciri-ciri dalam sistem JKLMN pada rajah ini. Okay, so awak tahulah bila dia bagi JKLMN ni, maksudnya awak kena pilih yang mana yang sesuai. Okey, yang mana yang sesuai dari aspek jenis transformers, ciri kabel, beza keupayaan dan juga kedudukan kabel. Okey, kita tengok yang pertama sekali. Saya akan pergi yang pertama saja sebab kalau nak scroll nanti awak pening atas bawah. Saya pergi yang pertama. Okey, so J, jenis transformers. So daripada gambar rajah ni, P dengan Q. So pada pandangan awak, yang mana satu perlu step down, yang mana satu perlu step up. Okey, awak faham fungsi transformers, awak tahu. Okey, yang kedua, diameter conductor cable ni. Conductor cable ni awak nak dia conductor dia, diameter dia besar ke kecil? Okey, kena bagi tahu reason dia kenapa. Okey, yang ketiga, transmission, voltan penghantaran. Arus yang kita lalukan dekat kabel tadi ni, arus dengan voltan rendah ke atau sebaliknya? Dan kedudukan kabel. Kabel awak ni awak nak letak dekat mana? Okey, di atas pylon. Tahu pylon kan? Yang macam apa? Menara kat Paris Eiffel Tower tu. Okey, so nak letak atas pylon ke, letak atas tiang konkrit ke? Dua tu je dia bagi pilihan. So pilih yang mana satu. Macam biasa buat dalam table. Cakap pasal table, ada latihan saya tanda, ada awak yang tak buat table. Pening saya nak menanda. Dah lah saya tanda guna handphone saja kan. Lagi pening kepala. So please saya merayu yang ini tolonglah buat table. Awak senang nampak, saya senang tanda, pemeriksa SPM nanti pun senang tanda. Dia seronok nak tanda PP awak. Okey. Alright, tu terangkan kesesuaian. So ada kesesuaian ada 1, 2, 3, 4 ciri. Kali 2 sebab satu lagi penerangan, so 4 kali 2 8. Gitu, tentukan sistem yang paling sesuai, JKLMN. Lepas tu berikan jawapan awak 10 markah. That's it everybody. End of question paper, kertas soalan tamat. Okay, so good luck. Harap awak dapat yang last ini full mark. Thank you.